Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini cikgu nak terangkan tentang tata susunan. Okey, tata susunan ni kalau sebelum ni kita dah belajar tentang pemboleh ubah dan pemalar, yang mana pemboleh ubah adalah nilai yang tetap. Okey, nilai yang tetap yang mana hanya akan memegang nilai itu secara sementara hinggalah data baru dimasukkan kembali ke dalam nilai tersebut. Okey. Pemalar pula adalah sebuah nilai yang tetap. Okey, tata susunan pula merupakan sekumpulan data-data pemboleh ubah yang dijadikan dalam satu tempat. Okey. Tata susunan ni memudahkan kita untuk menyimpan data. Okey, kita bayangkan tata susunan ni adalah satu tindanan data yang diumpukkan dalam satu tempat. Contohnya sistem file. Okey, dalam sistem file. Okey, tujuan kita menggunakan tata susunan untuk memudahkan memasukkan data dalam satu masa dan mempercepatkan kerja kita dalam membuat atur cara, okey, dalam membangunkan atur cara. Okey, untuk analogi kita nak memahamkan macam mana kita proses kita memasukkan nilai dalam tata susunan. Contohnya, kita membayangkan sebuah rumah yang disewa oleh seorang penyewa, di mana dalam satu rumah ni hanya ada satu bilik dan penyewanya hanya seorang saja dibenarkan. Okey. Kemudian untuk memperbanyakkan lagi situasi ni, kita membayangkan pula beberapa buah rumah disewakan kepada beberapa orang penyewa, di mana setiap penyewa adalah penyewa yang berlainan. Okey, penyewa yang berlainan, dan hanya seorang sahaja yang dibenarkan menyewa di tempat di rumah tersebut. Okey, contohnya penyewa pertama, rumah pertama adalah Ali, penyewa kedua Azman, penyewa ketiga Aminah, penyewa keempat Abu. Okey. Analogi ni cikgu panjangkan lagi dengan satu situasi di mana kita nak masukkan markah yang terdapat beberapa markah dalam satu ruang. Kita nak memasukkan beberapa markah, iaitu mengumpulkan nilai markah tersebut ke dalam ruangan. Di mana kalau kita bayangkan setiap satu ni ada, kalau cuma ada 4, mudahlah bagi kita nak mengisi nilai markah tersebut. Cuba kita bayangkan pula ada beratus markah dan melibatkan beratus pelajar, yang mana markahnya kita perlu isikan. Contohnya 200 orang pelajar, kita perlu masukkan satu-satu seperti ini. Ianya adalah satu perkara yang sangat memenatkan dan satu perkara yang agak merumitkan lah. Okey? Jadi tata susunan ni memudahkan lagi kita untuk memasukkan nilai tersebut. Contohnya situasinya seperti ini. Okey. Nilai tata susunan markah ni mempunyai ruangan untuk diisi markah-markah tersebut ke dalamnya. Contoh, ruangan yang pertama kita start. Untuk tata susunan ni kita unik sikit. Kita start dengan nilai kosong. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bergantung kepada
berapa ruangan yang kita tetapkan. Contohnya kalau 4 lah ruangan tata susunan tersebut. Okey, kita yang akan tentukan. So macam ni, ruangan yang pertama iaitu kosong, 80, 90, 75. Untuk kamu memahami lebih jelas lagi, tata susunan ni kita tak mula dengan 1, kita mula dengan kosong. Okey. Kalau kita tengok dekat buku teks ni, muka surat 130, contoh markah yang dimasukkan adalah dalam bentuk kotak macam ni. Okey. Markah untuk ruangan kosong adalah 34 nilainya. So, untuk markah kosong nilainya adalah 34. So, bila kita nak isytiharkannya, kita akan masukkan nilainya seperti ini. INT markah sama dengan 34. Okay. So, situasinya untuk yang macam ni kat sebelah ni, untuk integer markah ruangan kosong adalah 34. Untuk ruangan 1 adalah 56, untuk ruangan 2 adalah 78, untuk ruangan 3 adalah 89, untuk ruangan 4 adalah 56, untuk ruangan 5 adalah 95. So, kalau kita kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ruang pemboleh ubah yang perlu diisi, tetapi kiraan ruangan yang dimasukkan adalah bermula dari 0 hingga 5. Macam mana pula kita nak isytiharkan pemboleh ubah ni? Baik. Untuk tata susunan markah. Okey, untuk isytiharkan tata susunan markah, kalau contoh markah tu tak ada titik perpuluhan, kita akan pilih integer. So, kita akan isytiharkan macam ni, integer dengan tanda simbol ni merujuk kepada ruang untuk mengisi pemboleh ubah tu nanti, dan kemudian kita namakan pemboleh ubah tersebut. Kenapa kita bukan namakan dia sebagai pemalah? Sebab nilai ini akan boleh berubah-ubah bergantung kepada nilai yang kita nak masukkan. Okey. Okey, macam ni pula ruang memori untuk tata susunan. Contohnya sebelum diisi nilai-nilai di dalam ruangan ni, ruangan yang mula-mula kita akan tetapkan adalah kosong. Tapi apabila kita nak masukkan nilai, contohnya bila kita isytiharkan nilai tu, senarai markah tu 2, 4, 5, 7. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 ruangan. So, maksudnya ruangan yang untuk kosong, ruangan kosong akan diisi dengan nilai 1. Manakala ruangan 1 akan diisi dengan 2. Ruangan 2 pula akan diisi dengan 4. Ruangan 3 akan diisi dengan 5. Manakala ruangan 4 akan diisi dengan nilai 7. Ruangan 5 pula akan diisi dengan nilai 9. Okey, macam ni situasi untuk analogi yang cikgu bagi tadi, analogi rumah, di mana setiap rumah tu mempunyai satu bilik.
dan setiap bilik adalah memegang nilai tetap apabila pemboleh ubah tu dimasukkan nilai-nilainya. Okey, contohnya macam ni 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, macam tadi yang cikgu tunjuk, setiap satu ni akan memegang nilai yang berlainan. Dekat sini disebut sebagai ruangan, yang sini pula disebut sebagai nilai. Okey, so elemen-elemen ni juga bermaksud nilai. Nilai yang dimasukkan ke dalam setiap ruangan itu, setiap satu tu disebut sebagai elemen. Okey, ini tadi, macam ni tadi yang cikgu terangkan. Macam mana kita nak mengisytiharkan nilai, dan untuk memasukkan nilai, kita sebut pengumpukan nilai awal. Ini kerana nilai awal ni hanyalah nilai sementara yang dimasukkan, dan apabila berlakunya nilai baru, dia akan mengumpulkan nilai baru. Contohnya macam situasi kita penyewa, kadang-kadang tak kekal menyewa di satu-satu rumah kan. Kadang-kadang kita dah bertukar dengan penyewa baru kan. Macam itulah juga dengan analogi bagi situasi ni. Okey, itu saja video penerangan cikgu pada kali ini. Diharap video ini dapat membantu kamu semua dalam memahami konsep tata susunan. Sekian, terima kasih.